Pelaksanaan inisiatif PAS Perjalanan Tanpa MyHeart 30 akan diteruskan dan diperluaskan ke Pulau Pinang dan Bandar Kuantan dengan peruntukan keseluruhan RM300 juta. Inisiatif ini membolehkan pengguna menikmati perkhidmatan bas dan rel kemendalian kumpulan prasarana dengan harga RM30 sebulan. Selain itu, PAS Perjalanan Bulanan Tanpa Had dengan harga RM5 akan diperkenalkan untuk pelajar sekolah tahun 1 hingga tingkatan 6 serta golongan OKU. Mereka boleh menggunakan PAS ini bagi perkhidmatan tren komuter Lembah Kelang, komuter utara, tren antara Kuala Lipis dan Tumpat dan tren Sabah di jajaran Beaufort Tenom. Jika tambang sekarang secara puratanya ialah RM5 sehari, maka bermula tahun hadapan tambangnya hanyalah RM5 sebulan. Pada masa ini, program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti telah dilaksanakan di Kangar, di Seremban, di Ipoh dan Kuala Terengganu. Program ini akan diperluas secara berfasa ke Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu dan Kuantan dengan peruntukan RM150 juta. Kerajaan juga komited untuk mengurangkan beban pengusaha bas. Pengecualian cukai jualan bagi pembelian bas siap dalam negara akan dilanjutkan bagi tempoh 2 tahun berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2020. Jumaat lalu, Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengumumkan pembentangan Belanjawan 2021 atau lebih dikenali sebagai Rang Undang-Undang Perbekalan bagi tahun 2021. Secara asasnya, ia merangkumi spektrum bagi peruntukan sebanyak RM322.5 bilion, merangkumi lebih kurang 20% kadar KDNK negara. Dan ini juga menggambarkan salah satu daripada perdebatan yang hangat kerana apa yang dibentangkan dalam Belanjawan 2021 digambarkan sebagai belanjawan mengembang dengan kadar hasil negara menguncup sebanyak RM18 bilion berbanding tahun sebelumnya. Jadi perdebatan pada kali ini bukanlah ibarat rumah siap had berbunyi kerana tempoh perbahasan bagi rang undang-undang perbekalan bagi tahun 2021 masih lagi berlangsung dan spektrum perbincangan kita adalah untuk menganalisis bagaimana rang undang-undang perbekalan 2021 dan belanjawan 2021 ini boleh diterjemahkan pertama melalui kapasiti dan juga kemampuan negara dalam melaksanakan peruntukan keuangan dan yang kedua bagaimana peruntukan keuangan itu boleh memberi manfaat kepada semua golongan sasaran yang disebutkan dalam Belanjawan 2021. Bicara nanti pada malam ini akan menyelami secara equivokal dan reciprocal tentang perbincangan yang cukup hangat iaitu adat pasca Belanjawan 2021. Semestinya saya bersahati untuk bersama dengan yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nor Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi. Assalamualaikum, selamat malam Tan Sri. Kita bersua untuk kesekian kalinya. Sudah pasti ini ruangan yang terbaik untuk kita membincangkan dan juga analisis bagi Belanjawan 2021. Ya. Yang disebutkan oleh Yang Berhormat Tengku Datuk Sri Zafrul ialah belanjawan kali ini disifatkan sebagai belanjawan mengembang. Sudah pasti kita lihat peruntukannya itu adalah lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya dengan hasil yang lebih menguncup berbanding tahun sebelumnya. Jadi adakah belanjawan mengembang itu disesuaikan dengan kadar hasil dan pendapatan negara itu, Tan Sri? Umumnya dia ada dua. Maksudnya bila kita membuat satu perancangan polisi awam, terutama dalam bajet ni, satu sometimes kita kata contractionary, menguncup, the other one expansionary, mengembang. Apa yang berlaku sekarang ni ialah kita semua sedia maklum bahawa akibat daripada penularan pandemik COVID, berlakunya krisis ekonomi yang luar biasa sifat dia. Dalam keadaan krisis yang sebegini, mudah cerita, isi rumah tidak berbelanja ataupun kurangkan perbelanjaan. Firma juga merasa ketidaktentuan yang tinggi, mereka kurang belanja. Dan bagi Malaysia terutamanya, bila mana negara-negara maju di dunia dan ekonomi secara umumnya juga menguncup ataupun tidak berbelanja, yang tinggal hanya satu saja, kerajaan. Betul. Jadi berarti ini lazim dalam mana-mana perancangan ekonomi. Bila mana ketiga sektor utama tadi menguncup kontrak, maka yang kita harapkan adalah kerajaan untuk berbelanja, untuk go for expansionary lah. Jadi dalam kerangka umum, bagi saya itu tepat. Dan itu saya anggap kerajaan yang bertanggungjawab. Dan itu juga kita dengar banyak yang mengatakan bahawa ini bukan masa untuk kita terlalu, orang kata apa, berhati-hati dengan defisit fiskal dan sebagainya. Jadi kita kena bersedia untuk menerima lebih defisit
dengan tujuan untuk merangsang ekonomi. Jadi itu adalah kerangka umumnya. Kenapa kita go for bajet yang mengembang walaupun kita tahu bahawa hasil berkurangan dan memerlukan pinjaman yang lebih. Okey. Tan Sri menyebut tentang bagaimana aliran tunai itu perlu berlaku dalam kalangan rakyat, firma ataupun perniagaan dan juga kerajaan. Cuma yang menjadi perbahasan dan juga perdebatan sehingga kini masih lagi dibahaskan di Parlimen iaitu tentang isu pelanjutan moratorium secara automatik dan juga pengeluaran KWSP secara one-off. Maka ia disebutkan dalam Belanjawan 2021, moratorium bersasar dan juga KWSP yang juga bersasar untuk pengeluarannya. Jadi adakah kehendak belanjawan itu menepati kepada kerangka kehendak yang diinginkan oleh rakyat? Dia kalau kita ada anak kecil ataupun ada ialah budak-budak lah katakan ya. Keinginan tu tinggi kan? Baik. Macam-macam dia nak. Kalau kita tanya hari ini mungkin semua orang nak bermacam-macam lagi. Yang pertama kita kena melihat kewajarannya, keupayaannya dan sebagainya. Baik. Saya mendengar apabila Yang Berhormat Menteri Keuangan appear dalam satu rancangan mengatakan bahawa 32% daripada ahli KWSP itu mempunyai purata simpanan RM1,000. Baik. Jadi betul, katalah umpamanya kita kata okey kita benarkan, tetapi persoalannya apakah target yang sebenarnya? Target yang sebenarnya adalah untuk membantu kumpulan yang berhadapan dengan masalah, rata-rata kumpulan pendapatan rendah. Mungkin saya tak mau guna sangat istilah B40, M40 ini. Tetapi umumnya berpendapatan rendah yang terjejas kehidupan mereka. Persoalannya adakah sekiranya kita membenarkan perkara itu, adakah kumpulan ini dapat dicapai? Jadi ini penting dan kita perlu juga menilai. Sebenarnya bagi saya lah dalam konteks ini isu hangat lah. Saya tahu sedang dibincangkan dan juga banyak permintaan-permintaan yang berterusan datang kan. Apa jua kita kena menilai kewajarannya, keupayaannya dan kesannya. Okey. Kerana kalau dalam konteks KWSP umpamanya ada 3 dimensi yang bagi saya perlu dilihat. Okey. Yang pertama ialah yang saya sebut tadi, adakah kumpulan sasar yang kita nak bantu itu mereka benar-benar dapat realize 10,000 itu. Kerana simpanan pun tak ada. Itu satu. Tak cukup. Tak cukup. Jadi yang keduanya ialah institusi itu sendiri. KWSP ini kita semua sedia maklum, umumnya simpanan masa akan datang, masa tua dan sebagainya. Jadi berbezanya antara KWSP dan bank, kalau di bank kita simpan duit pagi ni nak keluar petang boleh. Tak payah minta kebenaran siapa pun. Dan KWSP tak begitu. Kerana dia mempunyai matlamat sosial yang berbeza. Jadi kalaulah kita mentadbir institusi seperti KWSP, kalau umpamanya Ismail bagi saya RM100 dan saya tahu bahawa Ismail tak boleh keluar dapat balik wang ni dalam 20 tahun katakan. Maka di mana saya letak dana ini juga akan menentukan ruang-ruang yang ada pada saya sebab Ismail tak boleh keluarkan pada saya. Betul. Itu mengikut asal lah. Jadi sekiranya diperlukan hari ini, adakah saya terpaksa cairkan aset itu? Dan bila kalau dalam KWSP ini adalah institusi kewangan yang besar. Betul. Kalau pencairan itu berlaku secara agak besar-besaran dan mendadak, apakah impaknya ke atas pasaran secara keseluruhannya? Dan akhirnya apakah dalam konteks pulangan kepada keseluruhannya? Jadi kita kena seimbangkan itu. Dan yang ketiganya adalah dimensi keperluan negara. Jadi berarti kita sedia maklum bahawa KWSP merupakan satu daripada sumber yang menjadi peminjam kepada kerajaan. Kita harus faham, ini bukan berarti tidak ada selindung di sini. Sebenarnya simpanan rakyat itu, kita dalam ekonomi ada putaran. Jadi berarti simpanan saya itu dan dilaburkan dan antaranya adalah peminjaman kepada kerajaan dan mendapat pulangan yang baik. Jadi berarti itulah 3 dimensi yang harus dipertimbangkan. Saya percaya, saya dengar Yang Berhormat Perdana Menteri dalam beberapa rancangan ada menyebut, Yang Berhormat Menteri Keuangan juga, mungkin mereka akan menilai dengan lebih terperinci. Tapi bagi saya 3 dimensi itu harus diperjelaskan dengan betul apa kesannya. Jadi kadang-kadang bagus untuk satu tetapi tak bagus untuk 2.
ataupun bagaimana. Jadi kita kena tahu apakah implikasi itu. Kesan panjangnya akan lebih membahana ataupun mungkin akan menjadi kesan yang lebih memberikan satu kelangsungan yang tidak molek untuk dilakukan. Mungkin nak bercakap tentang isu pengangguran ini adalah isu yang tabu kerana saban tahun juga keadaan pengangguran itu sentiasa ada dan juga sentiasa berlaku. Cuma yang menjadi isunya dalam mendepani pandemik COVID-19 adalah berlaku situasi dan juga isu yang mana majikan terpaksa untuk mengurangkan pembayaran gaji ataupun mungkin memotong separuh daripada gaji dengan harapan untuk firma itu boleh bertahan dan juga boleh mengekalkan pekerjaan. Tetapi isu inilah membawa kepada satu lagi isu kelangsungan hidup. Dengan kadar upah yang dipotong dan juga dengan kos sara hidup yang tinggi, bagaimana kelangsungan hidup itu boleh berlaku walaupun adanya pekerjaan dan juga peluang pekerjaan? Ya, dalam kita menangani krisis ini, terutama ahli-ahli ekonomi macam saya, dan kadang-kadang indikator-indikator ekonomi itu mesti digunakan dengan betul. Rata-rata banyak orang melihat kepada kadar pengangguran. Ini adalah sebenarnya adalah satu indikator ekonomi. Dia ada persyaratan-persyaratannya. Umpamanya kalaulah saya bekerja dengan gaji 10,000, hari ini saya masih bekerja tapi gaji saya dah turun kepada 3,000. Dalam konteks employment, saya masih belum menganggur. Jadi kadang-kadang kita lihat kadar pengangguran ni, kalau kita lihat itu kemuncaknya 5.3%, lebih kurang 800,000 lebih. Dan kemudian sekarang ni 4.7% dan lebih kurang dalam 700,000 lebih begitu. Okey. Pertama, dalam keadaan yang biasa lazim. Maksudnya dalam keadaan ekonomi yang baik sekalipun, kadar pengangguran tidak pernah mencecah kosong. Tidak sepatutnya mencecah kosong sebenarnya. Kerana itu adalah alasan ekonominya. Jadi secara purata 400,000, 500,000 memang akan ada pengangguran itu. Jadi berarti kalau kita lihat kepada pengangguran saja, kita mungkin rasa bahawa 200,000 orang atau 300,000 orang saja yang terkesan. Jadi di sini yang bagi saya tidak betul ataupun tidak tepat. Angkanya betul, tetapi adakah dia bermakna untuk kita menangani krisis ini? Saya lebih kadang-kadang saya gunakan pain index. Indeks keperitan, maksudnya kepayahan, kesusahan. Kerana satu ialah yang hilang pekerjaan. Kalau dalam laporan Perkeso, kerana Perkeso ni dia khusus kepada pekerja-pekerja dalam sektor yang lebih formal, lebih kurang dalam 90,000 hilang pekerjaan. Itu satu kategori. Dan keduanya ialah ada yang disebut yang saya sebut tadi, kita panggil underemployed. Maksudnya kalau saya ambil contohlah satu ialah berdasarkan kepada kemahiran, kelulusan. Seorang yang let's say berkelulusan ijazah tetapi bekerja sebagai kerani, itu underemployed. Tapi dalam keadaan hari ini yang menjadi isunya ialah underemployed tetapi time related dia panggil. Maksudnya puratanya orang nak bekerja 30 jam seminggu. Tapi dia dapat kerja hanya 10 jam. Again, saya juga guna sebab banyak orang tahu sektor penerbangan terjejas kan. Dalam biasa dia ada mungkin berapa banyak penerbangan dia. Jadi cabin crew, pilot dan sebagainya, gaji mereka juga mengikut jumlah hours penerbangan. Tetapi bila tidak ada penerbangan, jadi berarti dengan sendirinya gaji akan menurun. Walaupun mereka masih bekerja, tetapi sebenarnya keperitan itu dah terasa. Jadi potongan dari segi penggajian. Because kita ni perbelanjaan kita mengikut penggajian normal. Betul. Jadi berarti bila mana pendapatan kita jatuh, walaupun tidak menganggur, dan jumlah ini kalau mengikut dalam perkiraan saya jumlah yang besar. Underemployed ini dia ada lebih kurang dalam 5.5 juta. Jadi ada isu struktural, ada isu krisis. Maknanya isu underemployed itu lebih besar berbanding kita melihat kepada isu pengangguran yang memang berlaku. Saya ingin juga menjelaskan tentang bagaimana pengurangan pendapatan itu boleh memberi kesan kepada kuasa beli pengguna. Semuanya seketika nanti. Nansri, kita bercerita seketika semuanya dalam Bicara Naratif. Bagi memperkasa usahawan wanita, sejumlah 95 juta ringgit pembiayaan mikrokredit khas disediakan khusus melalui Tekun, Mara dan Agrobank. Selain itu, sebanyak 50 juta ringgit juga disediakan di bawah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPIM) bagi menyokong aktiviti pembiayaan Islam melalui Ar-Rahnu Bisnita. Program bimbingan terutamanya dalam aspek pembugusan dan pelebalan
Strategi pemasaran serta pembimbingan teknikal perniagaan juga akan diberikan kepada lebih 2,000 usahawan wanita melalui program pembangunan perniagaan usahawan mikro atau BIZMI. Kerajaan juga akan menyediakan program khusus untuk kontraktor wanita Bumiputera bagi meningkatkan pelibatan mereka dalam kontrak kerajaan. Kamu tiga ni masih muda. Memang boleh buat apa benda pun. Tapi bukan semua ya. Ada yang boleh dan ada yang tak boleh. Nenek. Saya betul lah pujuk orang tua yang dah merajuk. Tak apa. Ini baru permulaan. Kita pujuk lagi sampai dapat. Nak tolong? Kau dah bersedia ke? Nak jumpa nenek-nenek diorang tu? Aku saling pinggang ikan tau. Tak bantu ke? Kau ni masih dara tau. Anak dara. Sudah dewasa aku punya segalanya. Bahagianya jiwaku rasa. Melekat citaku terbang ke sana. Kerajaan akan memperuntukkan RM100 juta daripada langganan sukuk prihatin untuk menjalankan penyelidikan berkaitan penyakit berjangkit, merangkumi pembangunan vaksin serta kajian rawatan dan diagnostik. Bicara nanti masih lagi bersama dengan berbagai Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nor Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi. Tan Sri, tadi kita bercerita tentang unemployed dan juga underemployed. Sudah pasti kerajaan menggagaskan beberapa dasar dan juga idea untuk reskilling dan juga upskilling dengan harapan supaya para graduan ataupun mereka yang dilatih ini dapat untuk meningkatkan kemahiran di samping dapat mencari pekerjaan baru bersesuaian dengan kadar kemahirannya. Persoalannya memang benar kita boleh melakukan latihan, kursus dan sebagainya untuk meningkatkan kemahiran, tetapi selagi mana industri itu tidak menyediakan peluang pekerjaan yang setara dengan kadar kebolehpasaran dan juga kadar kemahiran graduan, jadi sejauh mana penyelesaian ini akan dapat diterjemahkan? Ya, ada dalam konteks pekerjaan ini kita kena pisahkan dua ya. Satu, isu-isu yang bersifat structural. Maksudnya permasalahan ini telah pun ada sebelum COVID. Baik. Ya. Yang satu lagi adalah yang disebabkan oleh kemelesetan yang berlaku, maksudnya memburukkan lagi keadaan. Kalau saya ingin berkongsi beberapa data yang saya tengok boleh kata tiap-tiap hari lah. Kita ambil contoh dalam konteks kehilangan pekerjaan sekali lagi. Sering dilaporkan, data ini boleh lihat di dalam di Perkeso umpamanya, kata ambil mudah lebih kurang 91,000 begitu yang didaftarkan sebagai hilang pekerjaan. Yang bagusnya ialah kepada orang yang pekerja-pekerja yang mendaftar dengan Perkeso, mereka ada employment insurance. Jadi maksudnya bulan pertama itu yang dalam bajet diperluaskan sampai 9 bulan. Maksudnya bulan pertama dapat 80% pada gaji, kemudian beberapa bulan 50%. Ini satu yang kena ingat sebelum kita bincang isu tadi, iaitu penting untuk kita mencarum di dalam program-program Perkeso ini. Dan ini satu cabaran yang struktural kerana saya kira daripada 15 juta pekerja Malaysia, hanya sekitar 7 juta saja yang mungkin menjadi pencarum yang steady lah begitu ya. Jadi itu satu elemen yang perlu ditingkatkan dan rakyat perlu diperjelaskan bagaimana caranya dan apakah manfaat-manfaatnya. Tetapi saya berbalik kepada isu kehilangan pekerjaan. Jadi saya menggunakan data ini. Saya bukan kata seluruh Malaysia. Data Perkeso ni umpamanya 90,000 hilang pekerjaan. Jadi we know who they are.
dia daftar dan dia mendapat manfaat-manfaat ini. Dan kemudiannya kita lihat bagaimanakah mereka untuk kembali ke pasaran. Data dalam beberapa 4 bulan yang lepas telah menunjukkan bahawa kadar penyertaan semula ke dalam pasaran pekerjaan telah meningkat. Dia bottom kepada 20%, tapi sekarang ni lebih kurang 55%. Itu satu petanda yang baik. Maksudnya mereka boleh kembali semula ke pasaran. Dan ingat, kalau you adalah pencarum perkeso, you kembali semula ke pasaran pun ada lagi bayaran-bayaran yang perkeso akan buat kepada pencarum-pencarum ini. Tetapi persoalan yang timbul ialah bila dia kembali, pekerjaan bagaimana yang dia kembali? Itu menjadi soalan besar. Kerana kita dapat contohnya dalam data untuk My Future Job yang selalu kita dengar tentang satu platform baru untuk orang mencari pekerjaan yang hilang ataupun yang nak meningkatkan kualiti pekerjaan dan sebagainya. Kita dapati bahawa sebahagian besar daripada umpamanya yang mencari kerja 70% mempunyai ijazah dan diploma. Betul. Tetapi pekerjaan yang ditawarkan 70% tidak memerlukan ijazah dan diploma. Okey. Dan rata-rata pendapatan pekerjaan penggajian itu kurang daripada 4,000. Jadi di sini yang menjadi isu. Itu yang saya kata tadi bahawa dari segi angka bekerja mungkin bagus, mungkin meningkat, tetapi keperitan dan kepayahan itu. Ini yang perlu kita tangani. Isu tentang structural maksudnya adakah majikan kita menyediakan pekerjaan-pekerjaan, mencipta pekerjaan-pekerjaan yang bersesuaian dengan keupayaan dan kemahiran yang kita lahirkan. Setiap tahun sekitar 300,000 new entrants dari yang mempunyai ijazah dan diploma akan masuk ke pasaran. Ini satu kumpulan lagi. Mereka belum lagi maksudnya mungkin baru akan keluar dan mereka akan menokok lagi lah di dalam konteks tenaga kerja. Jadi itu isu struktural. Majlis pekerjaan yang negara yang ditubuhkan, yang diumumkan di dalam bajet baru ni is basically to tackle sebahagian besarnya isu ini. Isu-isu yang bersifat struktural. Dia memerlukan institusi latihan termasuk universiti menyediakan kemahiran yang bagus dan dalam masa yang sama industri juga menawarkan pekerjaan yang bersesuaian. Tetapi yang saya kadang-kadang rasa lebih ragu iaitu underemployed dari segi maksudnya jam bekerja itu. Jadi di sini yang jadi isu kerana mereka kembali, kita tengok banyak kadang-kadang kita dengar pramugari, maaflah saya guna banyak airline, banyak keluar berita-berita begitu kan, dan banyak-banyak lagi lah yang end up bekerja setengahnya menjadi cab driver, Grab driver dan sebagainya. Betul, alhamdulillah bagus mereka bekerja, tetapi pastinya pendapatan tidak seperti dahulu. Dan ini akan merencat, itu akan balik kepada what is in my pocket. Dan sejauh mana saya boleh berbelanja. Ditambah lagi pula dengan keperluan untuk kita mengawal COVID. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh pergi ke hotel, tidak boleh itu. Jadi berarti cuba bayangkan bagaimana dia punya kaitan lepas satu-satu dan apakah keadaan dalam ekonomi yang dihadapi hari ini. Jadi kita kena mencari jalan lah bagaimana COVID dan juga perbelanjaan ini dapat ditingkatkan. Dalam isu pekerjaan itu Tan Sri, saya suka untuk melihat bagaimana korelasi dan juga kita kata simbiosis antara penawaran dan juga permintaan dalam industri pekerjaan ini sudah diterbalikkan ataupun sudah menjadi mungkin either way ataupun mana-mana cara sekalipun. Yang mana kalau kita melihat mungkin peluang pekerjaan itu secara realitinya boleh diwujudkan, tetapi sekiranya kadar kita kata employment duration itu ataupun kadar untuk pekerjaan itu dilanjutkan mungkin sehingga 60 tahun atau 65 tahun masih lagi bekerja disebabkan keadaan ekonomi, memungkinkan untuk peluang pekerjaan itu dikecilkan kepada graduan ataupun golongan. Dia ada satu lagi program, tadi saya sebut banyak tentang perkeso kan. Ada satu lagi program yang disebut untuk meningkatkan kemahiran ni, upskilling, reskilling ni, yang kerajaan memperuntukkan sekitar lebih 2 bilion di situ dan diterajui ataupun di bawah HRDF. Ya? Mensasarkan untuk meningkatkan kemahiran sekitar 200,000 pekerja. Ya? Dan dalam konteks ini structural.
Kalau kita biasa sebut ialah saya mencari pekerjaan. Maksudnya dalam konteks yang tradisi ada majikan, ada pekerjaan dan itulah pekerjaan. Okey. Tetapi ini structural. Isu ni dah dibincang sebelum COVID. Iaitu dengan revolusi industri keempat, dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, kita sendiri sebenarnya boleh mencipta pekerjaan. Jadi berarti keadaan landscape ekonomi itu telah jauh berbeza. Saya menjangkakan in the future, di masa akan datang, peluang-peluang berkeusahawanan ataupun mencipta pekerjaan melalui all these platform-platform yang baru ini akan wujud. Kalau kita ambil contohlah, mungkin belum lagi, dah ramai saya rasa. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang dipanggil YouTuber kan, dia membuat penceritaan diri dia sendiri. Saya lihat umpamanya di Sweden ada seorang wanita yang dia membuat penceritaan diri dia bagaimana dia hidup dengan cara yang mudah, luar daripada bandar, simple life, minimalis lah dan dia ada jutaan pengikut. Jadi berarti itu adalah pekerjaan. Dulu cerita tentang diri kita bukan pekerjaan. Jadi kadang-kadang yang kita tengok hari itu ada Indian lady itu yang masak tu bukanlah chef terkemuka, tetapi cara dia mengolahkan dia punya teknik masakan dan juga ada elemen kekeluargaan itu menyebabkan dia ada mungkin pengikut yang ramai. Jadi berarti ini adalah penciptaan baru. Dalam hal itu Tan Sri, adakah Tan Sri bersetuju kita seharusnya lebih mengamalkan dasar ekonomi terbuka yang mana banyak contoh negara di dunia yang mengamalkan dasar ekonomi tertutup, tidak membawa masuk syarikat gergasi ataupun multinasional ke dalam peringkat tempatan, menggagalkan ekonomi mereka apabila ia hanyalah stagnan ataupun rata di peringkat tempatan. Jadi adakah dengan insentif yang dibelanjakan di bawah belanjawan 2021 memungkinkan untuk syarikat gergasi ini membuka satu ruang pekerjaan yang baru di peringkat tempatan? Itu akan kita jawab sebentar nanti, Tan Sri. Semuanya seketika nanti, kita berjeda seketika. Bagi tahun 2021, peruntukan untuk tujuan TVET adalah sebanyak 6 bilion ringgit. Bagi menyediakan pinjaman kepada 24,000 peserta program TVET di institusi latihan kemahiran awam dan swasta, 300 juta ringgit disediakan melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK, iaitu peningkatan 100 juta ringgit. Bagi menggalakkan lebih banyak pelibatan industri melaksanakan program berteraskan TVET, kerajaan memperkenalkan sistem latihan Dual National Plus dengan allowance bulanan dinaikkan daripada 625 kepada RM1,000. Inisiatif ini melibatkan peruntukan berjumlah 60 juta ringgit dan memberi manfaat kepada 10,000 peserta. Sebanyak 29 juta ringgit juga diperuntukkan bagi melaksanakan program-program TVET di bawah KPT, antaranya inisiatif pendidikan Islam dan pembelajaran sepanjang hayat kepada 15,000 pelajar di Institut Tahfiz dan sekolah pondok. Separuh muka, bukan satu muka ya, separuh muka. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menduga kita, berapa ramai kata Allah, berapa banyak kata Allah, kelompok yang besar, kita perlu sedari ujian-ujian ini adalah untuk menatijahkan diri kita sebagai mukmin yang sejati. Size of some of these cactus. Yeah, these are absolutely so unique, these trees. The dark blue waters, sand-swept landscapes, and vibrant colors in the morning sky are like few other places on Earth. After
scrambling to the top above the beach, this knife-edge ridge puts me on top of it all. Masih lagi bersama dengan Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali. Tan Sri, tadi kita bercerita tentang keperluan untuk kita membuka semula ekonomi di peringkat global kerana kita pasti ekonomi tertutup itu akan memberi bahana yang lebih besar terhadap kemampanan ekonomi tempatan. Yang lebih pentingnya adalah untuk kita mencipta peluang pekerjaan baru ataupun ekonomi itu bergerak dengan lebih jayanya dengan penyertaan ekonomi ataupun syarikat-syarikat gergasi dari luar negara. Adakah belanjawan 2021 ini realistik dalam memperlihatkan peluang untuk pelaburan yang lebih mantap? Hasratnya begitu, ya. Kalau kita tanya semua negara-negara jiran di Thailand, di Indonesia, di Filipina dan sebagainya, semua negara-negara ini berhasrat untuk buat sebaik yang mungkin untuk menarik pelabur-pelabur luar negara datang ke Malaysia. Tapi kita juga harus ingat bahawa secara totalnya sekarang ini ada kemarau FDI di luar sana. Jadi berarti persaingan itu menjadi lebih sengit. MIDA, melalui MIDA di bawah MITI telah memperkenalkan beberapa program ataupun usaha-usaha yang lebih tertumpu untuk menarik pelabur-pelabur ini. Umpamanya PACU, satu unit untuk mempercepatkan facilitation pelabur-pelabur untuk masuk ke dalam negara. Dan baru-baru ini juga kita telah menubuhkan satu pusat one-stop center supaya business travellers, pelabur-pelabur terutamanya, mereka dapat dipermudahkan pergerakan mereka dan begitu. Tapi saya nak mengambil peluang ini untuk juga mencari ruang yang baru. Pertama, umpamanya kita selalu dengar syarikat-syarikat besar yang berada di Malaysia. Tetapi kalau kita kira firma-firma yang berdaftar di negara kita, daripada yang besar sampai yang kecil, 98% adalah industri kecil dan sederhana. 70% daripada pekerja di Malaysia bekerja dengan industri kecil dan sederhana. Termasuk mikro lah. To be right, mikro, kecil dan sederhana. Jadi betul, kita perlukan syarikat-syarikat gergasi to come down here. Kita perlu memberi rangsangan insentif yang lebih menggalakkan dan juga memastikan ada komitmen. Kerana dalam penjana itu ada beberapa insentif yang push, maksudnya pull them. You commit nak put in let's say 5 billion dalam masa 3 tahun, you commit baru you dapat insentif cukai. Jadi itu kena diteruskan sebab Malaysia merupakan satu daripada destination country lah. Tetapi persaingannya tinggi. Tapi saya nak berbalik kepada isu satu, mencipta pekerjaan melalui syarikat gergasi. Satu lagi yang sebenarnya perlu kita ketengahkan. That's why pada saya krisis ini juga memberi peluang kepada kita, memberi penumpuan yang lebih bersungguh-sungguh kepada industri kecil sederhana, mikro, domestik. Di Malaysia juga kita ada kumpulan yang kita panggil sebagai mid-tier. Mereka ini adalah industri kecil sederhana dan sekarang ini telah menjadi, dia belum MNC tetapi 60% daripada pendapatan mereka adalah daripada luar negara. Jadi mereka ada begitu kompetitif. Jadi di sini penting. Sebab itu penumpuan kepada anjakan untuk industri kecil dan sederhana ini penting. Bila kita bercakap tentang IKS, ini isu struktural. 600,000 daripada sekitar hampir 1 juta syarikat yang berdaftar industri kecil dan sederhana ini adalah mikro. Jadi yang kita nak ialah supaya dia ada mobility upward. Sebab itu kita lihat usaha-usaha untuk membolehkan mereka participate dalam perniagaan secara digital, menggunakan teknologi-teknologi baru, industry forward yang menggunakan kaedah-kaedah yang lebih moden. Ini penting sebab tadi saya sebut 70% daripada pekerja Malaysia berada dalam IKS. Jadi saya haraplah dan I know that kerajaan pun realize perkara ini. Di samping kita berusaha nak menarik pelabur yang agak mencabar sekarang ni, usaha untuk merancakkan ekonomi dalam negara dan juga mengukuhkan our domestic player. Kita biasa kan dengar Honda, Toyota, Suzuki. Semua ni sebenarnya nama orang ni.
tapi daripada Jepun. Apakah mungkin satu masa nanti ada produk nama Ismail, tetapi dijual di London umpamanya. Jadi mungkin pada kita kena mula meyakinkan diri kita. Malaysia ni dah merdeka 60 tahun lebih. Betul. Jadi kita kena mengukuhkan kekuatan dan daya saing industri negara kita supaya kita boleh juga mencapai pasaran-pasaran antarabangsa. Jadi ini satu tumpuan yang perlu ditingkatkan, mengukuhkan industri dalam negara dan mencipta pekerjaan yang bersesuaian dengan keinginan kita untuk menjadi sebuah negara maju. Tan Sri, awalan tadi kita banyak bercerita tentang kerangka struktur belanjawan secara keseluruhannya dan juga ekonomi secara asas dan juga secara permukaannya. Mungkin kalau kita menyusur dengan lebih dalam untuk kita melihat bagaimana agenda kerajaan untuk mengurbanisasi luar bandar dengan kita menghubungkan jendela ataupun jalinan digital negara untuk menghubungkan ekonomi di luar bandar itu ataupun ekonomi mikro itu dibawa ke peringkat lebih tinggi supaya masyarakat di luar bandar tidak perlu untuk ke bandar bagi memperoleh peluang pekerjaan ataupun mendapat ekonomi untuk isi rumah. Jadi dalam hal ini adakah realistik untuk kita pertama sekali kita membaik pulih dahulu struktur ekonomi dan juga internet di luar bandar supaya peluang pekerjaan itu boleh diperolehi bukan saja di masyarakat di bandar tetapi juga di luar bandar. Tradisinya yang kita lihat apa yang dah berlaku hari ini ialah orang berhijrah daripada luar bandar ke bandar untuk mencari pekerjaan. Itu yang tradisinya. Kalau saya pernah tinggal di Jakarta, di sana terlalu ramai orang berpindah ke Jakarta, ya. Sehingga ada rancangan TV yang kata siapa suruh pindah ke Jakarta begitu. Maksudnya kerana dia walaupun dia ada peluang pekerjaan tetapi dia memberi tekanan kehidupan. Sekali lagi kita lihat COVID ini menyedarkan kita tentang nilai yang ada di kawasan luar bandar. Tidak tercemar dan ketenangannya dan juga dia mungkin kos yang lebih rendah, sumber alamnya. Jadi even kita lihat dalam beberapa bulan yang lepas, homestay di kampung-kampung ni pun dipenuhi orang begitu. Dan kita jangkakan akan ada satu peralihan. Maksudnya bukan kata de-urbanize, bukan kita maksudnya mengurangkan perbandaran, tetapi nilai yang dicipta di masyarakat luar bandar. That's why penting. That's why saya kira kerajaan sekarang ni push very strong untuk memastikan seboleh-bolehnya jendela ini ataupun rangkaian internet dan sebagainya ini boleh dicapai di mana-mana. Dalam saya kira baru-baru ini Masyarakat Jemaah Menteri telah meluluskan atau menubuhkan satu majlis ekonomi digital dan industri revolusi keempat. Dan sebahagian besar daripadanya adalah untuk menjadikan umpamanya bila kata digital economy ni connection hubungan broadband dan sebagainya ni dia macam utility. Hari ni kalau kita buka air tak ada air kita bising. Jadi berarti kita dah sampai pun sekarang ni kalau internet lemah kita rasa rimas. Jadi berarti harapan kita adalah capaian itu boleh berlaku di mana-mana. Bayangkan kalau jadi begini. Kalau capaian itu ada berarti you boleh berurusan dengan firma di New York daripada Semanggol di Perak umpamanya. Jadi tak perlu berada di Kuala Lumpur. Dan hari ini banyak mesyuarat-mesyuarat pun telah dibuat melalui internet. Jadi berarti kita dah semakin membiasakan diri kita. Jadi bagi saya ini satu perubahan landscape yang saya jangka akan kekal. Bukan sebab MCO atau sebab PKP, tetapi saya rasakan bahawa hari demi hari dan kita pasti akan ada teknologi-teknologi yang lebih canggih akan muncul. Mungkin hari ini kita menghadap TV, tetapi mungkin satu masa nanti seolah-olah virtual maya itu orang itu ada di depan kita. Jadi dah berlaku pun. Jadi berarti kita mesti bersedia dan kerajaan akan harapnya bersungguh-sungguh ada peruntukan yang besar untuk membangunkan ini the internet connection ini yang bagi saya is a utility. Keputusan telah dibuat bahawa hubungan internet adalah now dianggap sebagai utility macam air dan elektrik begitu. Jadi ini penting. Namun Tan Sri, di sebalik kita banyak bercerita dan juga kita berbincang tentang kemajuan teknologi, kita sebenarnya perlu menerima hakikat dan perlu bersetuju bahawasanya kadar kemiskinan masih lagi dikatakan peratusannya agak tinggi dan juga merisaukan dalam kalangan rakyat Malaysia. Dengan pendapatan garis kemiskinan diumumkan daripada 900 sehingga ke 2,208 ringgit, ini menggambarkan bahawasanya peningkatan sehingga 3 kali ganda mereka yang dikategorikan sebagai kategori miskin tidak
termasuk dengan miskin bandar ataupun miskin tegar. Jadi bagaimana hingga kita nak menyelesaikan isu-isu ekonomi kalau masalah kemiskinan masih menghambat dan juga bantuan masih lagi perlu diberikan? Dia satu yang kita harus berwaspada dalam menterjemahkan angka-angka ini. Kalau dahulu memang biasa umpamanya 2,208 adalah garis kemiskinan. Ya, 4,850 garis B40. Ya, itu untuk Malaysia secara keseluruhan. Baik. Saya lebih cenderung kepada kaedah-kaedah yang targeted, micro, locational specific. Maksudnya, saya ada menulis baru-baru ni. Umpamanya kalau seorang itu pendapatannya 4,800. Okey. Berarti dia dalam Malaysia B40. Kalau di bandar itu memang mungkin susah kehidupan dia. Tetapi 4,800 kalau berada di selama Kedah atau di kawasan-kawasan luar bandar yang kosnya mungkin lebih rendah, mungkin tidak sebegitu susah. Jadi ini satu penarifan yang perlu dibuat dengan berhati-hati. Bila kita berkata tentang kadar kemiskinan itu naik, sebenarnya yang baru diumumkan ini adalah juga kerana kita membuat pengukuran yang berbeza. Keperluan-keperluan yang lebih berkualiti. Dahulu bila kita mengukur kemiskinan, again isu internet connection tadi tak masuk. Dalam basket kepenggunaan hari ini dah masuk. Jadi kalau dulu mungkin susu itu dianggap susu yang kosnya, kualitinya rendah, hari ini kualitinya lebih tinggi. Jadi berarti saya lebih suka untuk melihat ini dalam konteks secara relatif. Ya. Jadi betul kadar kemiskinan di Malaysia 5.6%. Tetapi juga kita harus faham bahawa ruang untuk seorang itu keluar daripada kemiskinan hari ini mungkin berbeza dengan dahulu. Ya, jadi maksudnya kita kena ada kumpulan yang memang kita tiada pilihan. Kita kena bagi bantuan welfare. Itu tetap diteruskan. Warga emas, OKU yang terperangkap dengan kemiskinan. Tetapi penumpuan juga harus diberi kepada keupayaan, kesediaan, minda, pemikiran untuk juga keluar daripada kemiskinan dan akhirnya generasi yang mendatang itu dapat keluar. Saya telah melihat malahan dalam kalangan keluarga saya sendiri, saya ada saudara yang dahulunya ibu bapanya adalah kiranya kehidup yang susah. Tetapi anak-anaknya diberi pendidikan yang baik. Setahu saya 5-6 orang dah masuk universiti dan dalam keluarga itu tidak ada lagi istilah kemiskinan. Jadi ini realiti sebenarnya, Ismail. Sebenarnya banyak keluarga-keluarga yang telah dikeluarkan daripada kemiskinan. Jadi ini sasaran mesti ditumpukan kepada program-program yang sebegini. Pasal pendidikan itu mungkin saya suka untuk menyentuhnya seketika nanti. Semuanya segalanya dalam Bicara Naratif. Kerajaan sedar bahawa sektor pelancongan, terutamanya syarikat penerbangan, merupakan antara sektor yang paling terkesan. Sehubungan itu, kerajaan akan menyediakan program latihan dan penempatan semula bagi 8,000 kaki tangan dari syarikat penerbangan di Malaysia dengan peruntukan sebanyak 50 juta. Kembali dalam Bicara Naratif pasca Belanjawan 2021. Tan Sri, mungkin ramai yang menyuarakan kebimbangan mereka tentang kadar keberhutangan negara dan juga peratusan hutang negara yang semakin meningkat. Namun saya suka untuk membandingkan dengan negara maju seperti Singapura dan Jepun yang kadar hutang mereka adalah lebih tinggi berbanding dengan apa yang mampu dibayar ataupun peratusannya itu adalah seolah-olah tidak masuk akal. Jadi dalam hal ini, adakah kadar keberhutangan negara ini menggambarkan seolah-olah dakwaan kita akan menuju ke arah muflis? Ini tajuk besar. Dalam beberapa tahun yang sudah banyak bercakap tentang hutang negara, kerajaan, to be more specific, ya. Hutang kerajaan, adakah kerajaan mampu bayar balik dan sejauh mana fiskal dan sebagainya. Saya suka ambil peluang ni. Mungkin bagus untuk kita seluruh rakyat Malaysia dapat memahami sedikit konsep-konsep dalam konteks kedudukan keuangan kerajaan. Ya. Setiap tahun kerajaan mendapat hasil. Maksudnya pungutan cukai, mungkin 70% daripada itu hasil daripada pungutan cukai. Dan daripada hasil ini,
kerajaan akan mengumumkan dalam bajet. Yang penting dua yang kita nak tengok. Satu iaitu perbelanjaan ini, satu belanja untuk mengurus, satu belanja untuk pembangunan. Kalau saya nak bagi contoh lah, dalam konteks yang mudah faham, sebab kita tengok pada diri kita umpamanya. Kita beli rumah mungkin 20 tahun sekali. Kita jarang beli rumah tiap-tiap hari kan. Jadi beli rumah itu adalah perbelanjaan pembangunan. Manfaatnya datang untuk tempoh 20 tahun. Dan kita berbelanja, saya kira mungkin secara keseluruhannya semua orang berhutang untuk membeli rumah. Ya, sebab dia akan bayar untuk tempoh 20 tahun. Betul. Dan manfaatnya pun 20 tahun. Ya. Tapi satu lagi contohnya iaitu belanja makan dan minum kita. Makan dan minum kita, tiap-tiap hari kita makan minum. Itu ada perbelanjaan mengurus diri kita. Maksudnya memang tiap-tiap hari kena buat dan tiap-tiap hari kita kena belanjakan. Jadi daripada hasil kerajaan, pertamanya dia akan terangkan berapa banyak yang digunakan untuk belanja mengurus. Kerajaan pun macam kita juga untuk pengoperasian kerajaan, kena bayar gaji pekerja, kena bayar minyak, kenderaan-kenderaan kerajaan, bekalan-bekalan kepada angkatan tentera, kepada universiti, kepada sekolah dan sebagainya. Jadi ini adalah perbelanjaan mengurus. Sebaiknya ialah hasil kita kalau 100, mengurus kita itu kalau boleh jangan lepas pada 100. Kerana maksudnya kita boleh cover kita punya perbelanjaan mengurus. Sebab perbelanjaan mengurus ni dia berulang-ulang dan dia hangus. Makan hari ni esok kena makan lagi. Dia tak boleh makan untuk 10 tahun. Jadi tetapi kalau kita lihat sejak tahun 1990 hingga sekarang, tolak beberapa tahun saja, 4-5 tahun saja di awal 90-an, bila kita tambah perbelanjaan yang kata beli rumah tadi, pembangunan, buat hospital, buat sekolah, buat jambatan yang untuk tempoh yang panjang, dan kita berada dalam defisit. Jadi saya nak terangkan di sini, untuk kerajaan berada dalam defisit bukanlah satu terjemahan mutlak. Kalau kita kata awak defisit, oh itu nampak awak susah. Tapi untuk kerajaan tak begitu. Kerajaan bukan seperti dalam konteks peribadi, tak sama. Satu yang berbeza, satu yang saya sering gunakan contoh ini. Kalau kita manusia, kita bekerja, bila makin berusia, keupayaan untuk menjana pendapatan makin kurang. Jarang kita beli rumah ataupun buat pinjaman besar-besar pada umur 60 tahun, 70 tahun begitu. Sebab kita tahu kita akan ada curve yang menurun. Dan akhirnya manusia itu ada ending of life dia. Kerajaan tak begitu. Tidak ada istilah ending of life for a government. Jadi bila mana kerajaan invest dan melabur dan pembangunan, tapi dengan syarat pembangunan itu baik. Ada negara yang tidak ditadbir dengan bagus, di negara-negara yang terperangkap dengan kemiskinan, di Amerika mereka berhadapan dengan masalah. Tetapi Malaysia bukan dalam negara yang sebegitu. Kita telah membuat proses pembangunan kita dengan begitu baik, dan berarti semakin berusia kita, keupayaan kita untuk meminjam juga meningkat. Itu penting. Tetapi kita, walaupun saya kata begitu, bukan bererti kita boleh pinjam sewenang-wenangnya. Jadi maksudnya kita kena berhati-hati, iaitu peminjaman untuk tujuan pembangunan itu bagus, yang produktif. Dan keduanya, pinjaman macam mana? Hari ini kerajaan 96% daripada jumlah hutang kerajaan adalah daripada dalam negara. Jadi kita tidak berhadapan dengan exchange rate risk seperti tahun 90-an dahulu. Dan sekitar 70% daripada pinjaman kerajaan matangnya adalah lebih daripada 5 tahun. Jadi struktur kematangan. Jadi untuk menilai sama ada kita berhutang itu berbahaya atau tidak, baik atau buruk, we need to ask more question. Sebab itu saya katakan tadi bahawa tidak ada hubungan mutlak. Sebenarnya banyak negara-negara yang keberhutangannya 70%, 80% kepada GDP, tetapi mereka adalah negara yang dianggap bagus dan maju. Tetapi ada juga contohnya negara Myanmar, agak-agak hutang berapa? 34%. Jadi adakah penurunan dalam hutang berarti negara yang bagus? Tidak juga. Jadi banyak negara miskin. Jadi berarti kita kena menilai ukuran-ukuran ini bersesuaian dengan kita sekarang. Kita tak boleh perbandingan di zaman contohnya di tahun 1990 kita kata kita hutang let's say umpamanya 200 bilion. Hari ini 600 bilion ataupun dah lebih sekarang ni kan. Dah mungkin dah 800 900 bilion. Kita kata kita hutang banyak. Tak betul. Sebab dulu kalau kita bekerja pun, saya mula bekerja, di awal siapa pun mula bekerja, pinjam 3,000 tu banyak. Tetapi dah kerja 20-30 tahun, dia boleh pinjam 40,000. Jadi negara pun begitu. Saiz ekonomi negara di tahun 90-an
hanya lebih kurang dalam 200 bilion. Hari ini 1.4 trilion. Jadi berarti kena diukur kewajaran. Tapi yang penting ialah adakah kita menggunakan peminjaman untuk tujuan-tujuan yang produktif, dan yang maksudnya sebab apa meminjam. Yang keduanya ialah adakah kita mempunyai keupayaan to serve the debt. Jadi itu perkara yang penting. Dan of course ahli-ahli ekonomi dan saya percaya Kementerian Keuangan akan membuat penelitian. Tapi bukanlah kata jangan kita ambil keputusan sewenang-wenangnya, tidak. Tetapi kalau kita ada ruang untuk meminjam, mengapa tidak? Okey, maknanya sifatnya itu adalah hutang yang baik. Di sebalik isu hutang itu, saya juga suka untuk mengkorelasikan dengan isu pelaburan. Kita sedia maklum, institusi kerajaan bukannya satu firma perniagaan. Dan firma perniagaan ini akan banyak berkisar tentang bagaimana untuk melabur dan juga untuk mendapatkan hasil daripada pelaburan. Kemudian digunakan pula untuk tujuan modal dan juga diteruskan dengan kitaran sebegitu. Adakah tindakan kerajaan dalam peruntukan belanjawan dan sebagainya untuk tujuan pelaburan, mungkin di luar pesisir atau di peringkat antarabangsa, memungkinkan hasil dan juga dalam terma ekonominya itu dibenarkan? Dia secara default, default ini maksudnya sebaiknya ialah kerajaan tidak terlibat secara langsung di dalam perniagaan. Rata-rata itu kita anggap default. Maksudnya sebaiknya begitu, kerana kerajaan dia mempunyai sifat dan kuasa yang berbeza. Kadang-kadang kita kata kalaulah umpamanya kerajaan pun nak buka kedai makan, dan macam mana pula orang ni? Jadi ini kita kata crowding out. Maksudnya diasak keluar. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, industri-industri yang strategik, keperluan-keperluan yang khusus yang tertentu, mungkin kerajaan kena terlibat di dalam pelaburan-pelaburan ini. Tapi secara umumnya matlamatnya bukanlah untuk keuntungan semata-mata, tetapi dia ada tanggungjawab sosial dan kepentingan negara. Kalau kita contoh dalam konteks makanan, dalam konteks mungkin untuk kita menggerakkan teknologi baru. Jadi tidak ada pemain dalam negara yang bersedia. Jadi kerajaan has to comes in. Cumanya adalah kriteria-kriteria untuk memastikan bahawa penglibatan kerajaan di dalam sektor perniagaan itu dia mesti mempunyai syarat-syarat yang ketat supaya dia ada withdrawalnya. Dia tidak selama-lamanya. Ini kadang-kadang yang menjadi masalah. Bila mana kerajaan terlibat dalam satu industri, akhirnya dia wujud satu sindrom too big to fail. Jadi dia tidak mahu mengisytiharkan kegagalan umpamanya. Jadi berarti penting. Pelibatan itu boleh, tetapi mesti dikerangkakan, diletakkan syarat-syarat persyaratan yang menepati tujuannya dan tidak merencat pelibatan sektor swasta di dalam industri tersebut. Hari ini boleh kata semua negara ada sovereign wealth fund. Di Malaysia pun kita ada. Macam all the GLCs ini adalah sifatnya begitu. Jadi saya kira kita kena berimbang dekat situ. Tetapi sebaiknya kita bangunkan industri swasta, dan bila mana ada kerajaan, kita kena pastikan keperluannya itu menepati keperluan-keperluan untuk kerajaan turut terlibat di dalam aktiviti begitu. Tapi itu bukan core activity of the government. Tak boleh begitu. Mengikut kepada keperluan bagi sektor ekonomi itu. Mungkin ramai yang mendesak untuk melihat bagaimana negara kita menyerahkan sistem ekonomi itu secara kapitalis penuh seperti yang diamalkan oleh Amerika Syarikat dan sebagainya. Namun kita perlu sedar akan hakikat keperluan subsidi untuk perubatan dan juga subsidi untuk perniagaan yang masih perlu diteruskan oleh kerajaan, terutamanya untuk pendidikan. Jadi dalam hal ini bagaimana Tan Sri melihat peranan kerajaan dimainkan untuk check and balance dalam memberikan subsidi, di samping itu untuk meneruskan kadar kapitalis ekonomi? Sebenarnya saya akan objek 100% kapitalis. Maksudnya kalau kata semua biar pasaran pun tak betul. Dalam bahasa Inggeris kita panggil market failures, kegagalan pasaran. Maksudnya secara naluri sifat industri itu dia lazimnya buta kepada the social standing. Kalau kita ambil contohlah, siapa yang nak buka klinik di kawasan luar bandar? Kalau industri lah, itu rugi. Kalau kita nak buka berniaga, kita akan kata tempat yang ramai orang. Jadi tempat yang tak ramai orang, siapa yang nak buat? Siapa yang nak buka sekolah di kawasan luar bandar? Jadi that's why kita, bila mana ada elemen-elemen kegagalan pasaran, government intervention has to be in. Kalau kita ambil contoh dalam konteks subsidi luar bandar, pendidikan yang kita subsidize, pelajar daripada luar bandar, tidak ada kemudahan. Jadi walaupun keputusannya mungkin 5A berbanding dengan di bandar 10A, yang 5A ini mungkin lebih pandai. Jadi berarti kerajaan ada peranan untuk memastikan
penyertaan itu sihat dan membawa kepada pembangunan jangka panjang. Baik, perkongsian yang baik meladeni kita kata struktur masa yang mendesak ini. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi, dan Surat Spesial Belanjawan 2021 adalah untuk memberikan kelangsungan kepada ekonomi dan juga kelangsungan pekerjaan, malah untuk kebajikan rakyat secara keseluruhannya. Apa yang penting adalah teguh kita menang bersama, tema yang digunakan dalam Belanjawan 2021 untuk melihat bagaimana penilaian kepada belanjawan yang akan digunakan untuk ekonomi secara mengembang ataupun expansionary bagi ekonomi itu sendiri. Terima kasih sekali lagi Tan Sri kerana bersama dengan kami, dan juga terima kasih kepada anda yang sudi menonton kami di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1. Iaitu Assalamualaikum dan juga selamat malam.